Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang ketika ini berada di rumah. Sudah semestinya pagi ini kami di Awal Ni Pagi akan membawakan berita-berita mengenai COVID-19 yang ada di astroawalni.com kepada anda semua. Penting untuk mengetahui perkembangan semasa kerana sifat COVID, sifat virus itu sendiri pun berubah-ubah. Jadi perlu kita mengetahui lanjut dan juga berita-berita terkini mengenai COVID-19 ini. Dan sebelum saya nak mulakan berita pertama, laporan pertama, saya nak melihat kepada inisiatif yang juga dilakukan di Awal Ni Pagi ini, di mana saya dan juga Hafizi sekarang ini berada dalam berada pada jarak yang lebih kurang dalam 1 meter untuk mengamalkan penjarakan sosial. Penting untuk kita mengamalkan penjarakan sosial, dan kalau sebelum ini sudah pasti ramai yang menyarankan semua orang, semua rakyat Malaysia, satu dunia sekalipun mengamalkan penjarakan sosial untuk antara 1 hingga 2 meter ini. Sebabnya adalah kita nak dengarkan apa kata WHO mengenai penjarakan sosial ini, dan penjarakan sosial ini dikatakan mempunyai berkaitan dengan sifat virus COVID-19 itu sendiri. Kita dengar. No, COVID-19 is not airborne. COVID-19 transmits via droplets, and what we mean are these small little particles of moisture, liquid. And these particles, when they come out of your mouth, they drop. And so that's why we say between 1 and 2 meters. Anything beyond that, and they don't disperse. So no, it's not airborne. Okey, itu kalau boleh dia memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua mengenai mengapa penjarakan sosial itu dilakukan kepada 1 hingga 2 meter. Katanya apabila virus itu keluar daripada mulut pesakit, dia akan jatuh ke bawah dan dia tidak akan melepasi jarak 1 meter itu. Okey, untuk laporan pertama saya nak terus pergi kepada Hafizi. Hafizi, apa cerita laporan pertama yang kita nak bawakan kepada penonton? Baik, semestinya kita juga ingin mengetahui perkembangan COVID-19 di Malaysia, dan kita ikuti satu perkembangan ini, satu laporan ini seperti anda saksikan di paparan skrin anda sekarang. Malaysia catat satu lagi kes kematian dan jumlah kini 16 kes dilaporkan, dan ini adalah melihat kepada ini satu statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang berkata satu kematian baru telah pun dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Centre CPRC Kebangsaan, dan kes kematian ke-16 ini adalah melibatkan kes ke-1334 yang juga merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia berusia 75 tahun dengan latar belakang beberapa penyakit kronik. Dan beliau yang telah pun menunjukkan gejala 5 hari sebelum dimasukkan ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada 16 Mac 2020. Seterusnya dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur dan telah pun dimasukkan ke ICU untuk bantuan pernafasan dan sebagainya, dan semalam telah pun dilaporkan mengenai berita kematiannya. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak kemaskini kepada anda pada setiap pagi, iaitu berkenaan dengan statistik di Malaysia, yang mana kalau boleh Hafizi bantu saya, berapa kes statistik yang sedang terjadi, katanya melebihi daripada angka 1,600. Betul, dan itu kita dapat saksikan beberapa kes telah pun dilaporkan semalam, dan kita kebiasaannya setiap hari kita akan sedia maklum sekitar pukul 4 ke 5 petang memang akan ada diumumkan kes yang baru berkenaan dengan COVID-19 ini. Namun untuk kes pada hari ini kita masih lagi menunggu laporan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, dan kita juga akan bawakan perkembangan dari semasa ke masa. Tapi Hafizi, sebelum itu kita nak tengok dulu dari segi kes di seluruh dunia. Ini anda dapat saksikan beberapa kes, kita dapat saksikan jumlah mereka yang telah pun dijangkiti COVID-19 adalah sebanyak 417,582 kes, dan di mana China masih lagi mendalui dengan 81,591 kes. Itali sekitar 69,176 kes, dan juga United States ataupun Amerika Syarikat
di tempat ketiga, di kedudukan ketiga tertinggi dengan 53,660 kes. Dan tadi kita juga berbincangkan mengenai kebanyakan mereka yang dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19 ini adalah mereka yang berusia lebih daripada 50 ke 60 tahun. Dan kita nak tanya juga kepada Encik Razak, Cik, melihat kepada situasi kebanyakan mereka yang dilaporkan meninggal dunia ini mempunyai sejarah kesihatan yang kurang baik. Bagaimana agak Encik Razak melihat? Fizik, kalau kita tengok ya, kataan yang digunakan adalah comorbidity. Jadi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, ramai mangsa 75 dan ke atas, mereka memang adalah, kalau orang Melayu lah katakan, kalau kita sama-sama menceritakan kita ada 3 serangkai ya. Bagaimana kecenderungan untuk ada diabetes, lemah jantung, dan perkara-perkara ini menyebabkan kita tengok balik bagaimana kadar kesihatan kita, tahap kesihatan kita sendiri perlu dijaga, tetapi bagi mereka yang 60 tahun, 70 tahun ke atas sudah tentu penyakit 3 serangkai ini tetap ada, dan mereka yang ramai yang menjadi mangsa yang meninggal adalah mereka ada comorbidity ini. Tetapi ini tidak bermakna, kalau kita tengok di luar negara, remaja, mereka yang 30-an pun ada mereka juga yang meninggal disebabkan COVID-19. Jadi itu satu, kita nombor satu adalah menjaga tentang kesihatan diri kita sendiri. Kalau kita tengok, kalau dari segi jumlah lah, kalau ditengok di Amerika sudah sampai 500, kita belum sampai 500. Malam tadi, kalau sesiapalah yang mengikuti, menjejaki kadar kematian, ya, lepas satu-satu kita pun rasa risau jugalah. Bila saya tengok WhatsApp message kata kematian yang ke-16, tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Itali, apa yang berlaku di Amerika, beratus-ratus ya. Jadi ini bukan bermakna kita mesti ambil acuh tak acuh. Yang penting adalah kita mematuhi saranan supaya kita menjarakkan diri kita dari mereka yang berada sekeliling kita, dan satu lagi adalah apa yang diperlukan adalah mudah saja, basuh tangan, basuh. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah perkara-perkara yang mudah, supaya kita duduk diam di mana kita berada. Saya nak tahulah, hari itu kan semalam kita tengok kadar pematuhan itu sudah sampai kepada 90%. Hari ini sama ada sudah sampai, no excuse ya, 90%, sepatutnya 100%. Jadi kalau kita di studio ini, selalunya kita bertiga duduk di set yang sama. Saya duduk lebih kurang 5 hingga 7 meter di set lain. Kalau siapa yang biasa tengok awal ini adalah set cerita ya. Jadi itu adalah satu perkara yang mudah yang untuk kita lakukan sendiri. Janganlah kita ambil acuh tak acuh. Siapa yang tak ada keperluan, duduklah rumah. Okey, antara lain seperti yang Encik Razak katakan, di Amerika, New York menjadi bandar yang paling teruk terjejas, diikuti dengan Washington dan juga kemudian California. Dan kalau di Malaysia, saya nak bawakan perkembangan statistik. Semalam kes meningkat kepada 106 lagi kes baru yang dicatatkan, dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang terkumpul di Malaysia setakat semalam 24 Mac 1,624 kes. Dan kalau boleh saya nak bawakan cerita lain, iaitu berkaitan dengan senarai-senarai tabung. Sekejap lagi kita akan bawakan tabung-tabung bantuan. Kemudian ada juga satu perkara yang Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, katakan. Kita tahu terdapat kluster yang sangat besar dalam kalangan jemaah tabligh apabila mereka berhimpun di Petaling Jaya. Tetapi ramai yang juga membuat diskriminasi kepada mereka, dan saranan Ketua Pengarah Kesihatan, beliau menyatakan bahawa tolong jangan salahkan jemaah tabligh. Ini adalah saranan daripada Datuk Dr. Nur Hisham. Katanya sebaliknya, rakyat Malaysia digesa membantu untuk mengawal penularan wabak berkenaan. Katanya merujuk kepada jangkitan COVID-19, kadar jangkitan adalah 20% daripada jumlah keseluruhan. Jangan kita salahkan jemaah tabligh. Janganlah kita diskriminasi jemaah tabligh. Apa yang penting, kita bantu untuk kesan mengawal COVID-19 di kalangan jemaah tabligh dan juga kontak mereka. Datuk Nur Hisham merujuk kepada pimpinan tabligh yang berlaku pada 27 sampailah 1 Mac yang lalu. Sebab kita tahu terdapat banyak kes yang menyumbang kepada angka kes jangkitan baru COVID-19 disebabkan oleh perhimpunan jemaah tabligh itu. Tetapi dalam masa yang sama, jangan diskriminasikan mereka, bantu mereka
kesaluran yang betul. Sebab kalau tak salah saya ada juga rakan-rakan jemaah tabligh di mana mereka ini kadang-kadang mereka hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai televisyen, tidak mempunyai telefon pintar, tidak mempunyai radio dan sebagainya untuk mendengar berita-berita dan perkara-perkara lain. Itu antara perkara yang mungkin kita terlepas pandang, dan kepada mereka yang mempunyai rakan-rakan jemaah tabligh, geng tabligh orang kata, mungkin boleh menolong untuk membantu menyampaikan maklumat bahawa sekiranya mereka hadir ke perhimpunan tabligh di Petaling Jaya di Masjid Sri Petaling baru-baru ini, tolong tampil membuat serangan kesihatan. Okey Hafizi, mungkin kita ada cerita lain. Kita nak bawakan juga mengenai kebanyakan kematian adalah disebabkan oleh lewat terima rawatan, dan itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mengatakan terdapat 5 peringkat jangkitan COVID-19. Tetapi kebanyakan mereka yang datang ke hospital ketika mereka sudah berada di peringkat ketiga. Okey, dia ada 5 peringkat. Okay. Peringkat pertama adalah apabila seseorang itu asymptomatic, iaitu tidak menunjukkan gejala, tapi dia adalah positif. Manakala peringkat kedua adalah positif dengan gejala ringan, dan peringkat ketiga apabila pesakit mempunyai masalah pneumonia tetapi tidak memerlukan bantuan oksigen. Peringkat keempat, pesakit memerlukan terapi oksigen, dan peringkat terakhir iaitu peringkat kelima apabila pesakit tidak boleh bernafas dengan baik dan kita perlu intubate, iaitu memasukkan tube dan menggunakan ventilator. Dan itu katanya, dan memberi penerangan mengenai peringkat-peringkat ini, dan katanya kebanyakan mereka yang datang untuk mendapatkan rawatan adalah pada peringkat ketiga, iaitu dikira sebagai lewat juga kan. Okey, dalam masa yang sama juga semalam kita mula menggunakan teknologi 4.0 iaitu drone untuk mengawal melihat kepada pematuhan perintah kawalan pergerakan ini, di mana penguatkuasa telah pun melaksanakan menggunakan drone. Itu yang menariknya, dan melalui drone itu dilekatkan pembesar suara yang mana ia akan memberi arahan kepada mereka sekiranya dapat dan nampak detect ramai orang yang masih ada di luar rumah dan sebagainya, mungkin dia akan memberi nasihat untuk pulang ke rumah. Dan salah satu teknologi yang boleh dikatakan diadaptasi yang seakan-akan sama adalah di Rusia, dan Cik Razak ada cerita mengenai teknologi apa yang digunakan di Rusia untuk mengawasi orang ramai untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan. Hafizi, kalau kita tengok di Rusia, di Moskow sendiri, Rusia sebagai satu negara lebih besar penduduknya 140 juta lebih berbanding Luxembourg. Tapi kes di Rusia sampai sekarang ada satu kematian, tetapi kematian itu tidak dikaitkan dengan COVID. Apa yang mereka lakukan adalah menggunakan, di Moskow sendiri ada 100,000 kamera yang menggunakan facial recognition. Okeylah, kita ni negara demokrasi, ada pilihan raya. Kalau kita tengok rakyat di China ataupun di Rusia, mereka kerajaan mereka menggunakan kemudahan facial recognition camera CCTV, dan facial recognition camera ini mempunyai kebolehan, mempunyai data butiran mereka individu yang sekiranya dikesan, mereka yang dikenakan perintah kuarantin, keluar saja rumah, buka saja pintu, akan menggerakkan informasi yang memberitahu kepada pihak pengawal bahawa orang yang dikenakan kuarantin ini sudah tidak mematuhi peraturan kuarantin. Ini adalah satu perkara yang agak mudahlah, tetapi perlukan satu kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk melakukan sesuatu tindakan, walaupun buat masa sekarang ini adalah masa darurat, pandemik. Jadi apakah kalau kita rasakan adakah ini satu yang menyebabkan hak-hak demokrasi kita hilang, tetapi di Rusia menunjukkan, dan di China sendiri menunjukkan bahawa menggunakan teknologi facial recognition camera ini dengan komplit dengan data-data peribadi dapat dikesan siapakah individu itu, siapakah, dari manakah dia masuk, pintu masuk dalam negara, dan siapakah kontak yang lain, boleh dijejaki dengan jayanya. Okey, selain daripada itu, kita ada juga berita baik kepada rakyat Malaysia. Kita tahu dalam keadaan yang sukar sekarang ini, COVID-19 menekan kita. Bank Negara Malaysia telah pun mengumumkan satu inisiatif yang dapat membantu rakyat Malaysia, dan salah satunya BNM telah membenarkan pelanggan perbankan termasuk individu dan juga perusahaan kecil PKS untuk tangguhkan pembayaran balik
pinjaman sedia ada mereka termasuk gadai janji dan sewa beli untuk tempoh 6 bulan. Ia sebagai langkah tambahan BNM kurangkan beban peniaga dan juga isi rumah yang dijangka terkesan oleh penularan COVID-19. Dalam satu surat kepada Pengurusan Kanan Institut Kewangan, BNM menyatakan moratorium automatik itu akan berkuasa mulai 1 April. Institusi perbankan perlu menyediakan individu dan juga peminjam PKS dengan maklumat yang mencukupi mengenai bagaimana pembayaran pinjaman dan pembiayaan yang ditangguhkan akan dilaksanakan dalam tempoh itu. Baki kad kredit yang belum dijelaskan, BNM berkata pelanggan perlu ditawarkan pilihan untuk menukar baki tertunggak kepada pinjaman jangka masa yang tidak lebih daripada 3 tahun. Bagi peminjam korporat, institusi perbankan sangat digalakkan untuk memudahkan permintaan moratorium. Itu adalah boleh dikatakan sedikit lega lah kan. Terdapat banyak inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan oleh kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia melalui pengumuman yang semalam sudah pasti memberi kelegaan kepada kita selain daripada pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Okey, kita nak bercerita panjang sebab kalau tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memasuki seminggu semalam, 7 hari, hari ini masuk hari ke-8, dia ada kesan-kesan tertentu yang sudah pasti ramai dalam kalangan kita merasainnya sendiri, betul tak Hafizi? Terutama mereka yang terpaksa duduk di dalam rumah, dan kesan-kesan itu kita akan terjemahkan sebentar lagi bersama dengan pakar sekretari. Anda jangan ke mana-mana, kita rehat dulu seketika. Okey, bertemu kita lagi dalam Awani Pagi. Anda bersama saya Hafiz Zaman bersama rakan tugas Hafizi Rosli. Pagi ini kita nak berbicara mengenai tempoh kawalan pergerakan. Kita tahu setakat ini 2 minggu, tetapi dalam tempoh 7 hari ini pasti kita merasai kesan-kesan tertentu kepada diri kita, dan ia nak kami bincangkan pagi ini bersama dengan seorang pakar psikiatri iaitu Profesor Dr. Amir Siddiq. Hello, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nampak ke? Okey, nampak. Prof, mungkin first kali dalam tempoh 2 minggu ini kan, pada hari yang keberapa sebenarnya mungkin kita boleh merasai kesan kepada diri kita dari sudut kesihatan mental itu sendiri, Prof? Saya rasa kita dah mula merasai peringkat itu sekarang ni, Hafizi. Seperti saya bincangkan mula-mula sekali semasa MCO ni ataupun PKP ni berlaku, bahawa kita ni dalam keadaan seakan-akan macam berkabung. So minggu pertama ataupun fasa pertama itu biasanya dalam keadaan terkejut. Itu sebab yang minggu lepas tu ramai yang masih tak faham lagi sudut rumah kan. Dan juga ada yang mungkin tak begitu mendalami lagi isu COVID ini. Tetapi pada minggu kedua ni dah mula rasa stres, tekanan itu mula berlaku. Kadang-kadang ada sedikit kemarahan. Kita boleh lihat dari segi media sosial di mana kadang-kadang post dia tak begitu happy-happy dah sekarang ni. Lebih kepada menunjukkan sedikit stres. Dan kalau kita teruskan lagi, kita akan masuk ke fasa di mana kita akan merasakan bahawa kenapa kita masih dalam keadaan begini. Dan fasa yang selepas itu lebih kepada perasaan yang agak begitu risau, down, dan lepas tu kita akan mulalah menerima. Kalau boleh kita tak naklah sampai ke situ mengikut fasa-fasa sebegini. Kalau boleh kita nak cepatkan sikit kepada penerimaan supaya kita boleh melakukan banyak-banyak lagi aktiviti lain semasa PKP ini. Baik, Prof, kalau kita lihat kepada kanak-kanak, kepada pelajar universiti dan juga kepada pelajar sekolah, tidak mengenal sekolah rendah atau sekolah menengah, kebanyakan yang sudah pun menjalankan pengajian ataupun pembelajaran secara dalam talian. Agaknya bagaimana kita ingin melihat, ada yang mengatakan macam tidak begitu sesuai untuk belajar di rumah kerana environmentnya sendiri tidak kena untuk pembelajaran. Mungkin dapat diceritakan sikit. Ya, so saya rasa sekarang ni dengan zaman teknologi yang sedia ada ni sudah agak baik jugalah. Pembelajaran masih boleh diteruskan. Tetapi kita perlu lagi ingat bahawa dia memerlukan sedikit rancangan. So antara tips-tips yang boleh dilakukan adalah dengan memastikan kawasan yang untuk belajar itu bersih dan juga teratur. Dan ini memerlukan sokongan daripada ibu bapa untuk bersama-sama untuk menjalani proses ini. Kita tahu bahawa kalau belajar seorang-seorang itu kadang-kadang boring. So antara cara-cara lain adalah menggunakan macam belajar berkumpulan secara virtual. Terutamanya kepada yang ada fasiliti-fasiliti sebegini. So ada juga interaction. Seperti kita bincangkan sebelum ini juga bahawa
penjarakan fizikal ataupun sosial itu tidak bermaksudnya ada penjarakan emosi. Maka kadang-kadang kita memerlukan rakan-rakan kita, cuma kita tak dapat jumpa dengan mereka. Kita dapat jumpa secara virtual, sudah memadai untuk pembelajaran. Dan juga kalau boleh itu sebelum macam kita dululah, sekarang pun masih sama juga, sebelum kita melakukan apa-apa pekerjaan, mungkin kita nak bermeditasi atau berdoa sebelum itu juga dapat membantu dari segi menenangkan hati kita untuk lebih sedang untuk belajar. Prof, ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini sudah pasti terdapat banyak berita-berita mengenai COVID-19 kemasa kini daripada bukan sahaja dalam Malaysia tetapi juga di luar negara. So kita sudah pasti akan tertumpu bukan sahaja kepada televisyen tapi dalam masa sama juga telefon, media sosial dan sebagainya. Penggunaannya dijangka akan lebih tinggi daripada biasa. Ada tak kesan-kesan tertentu yang mungkin pengguna akan merasai apabila meluangkan masa yang lebih tinggi dalam sehari dan adakah ini akan memberi kesan langsung kepada sudut kesihatan mereka dan juga mungkin tips daripada doktor bagaimana nak mendisiplinkan diri dalam menggunakan media sosial ini sebab kita tahu dah tak dapat nak buat apa, sudah pasti kita akan tertumpu kepada telefon dan sebagainya. Pastilah Fizi, memang pastinya kalau kita bertumpukan sepenuhnya kepada media sosial memang akan menyebabkan isu kesihatan. Kesihatan fizikal daripada segi tak bergerak dan kesihatan mental dari segi isu kegelisahan dan juga isu depresi juga di mana berita-berita yang kita terima itu mungkin kita sukar untuk menghadap. Yang pertama itu saya ingin mengingatkan bahawa tolonglah ambil berita yang sahih sahaja. Ada banyak sekarang ini penularan fake news di luar sana yang menyebabkan keresahan kepada ramai orang yang ada masalah kesihatan mental ataupun tidak. So maka kalau kita melangsungkan banyak masa dengan menggunakan social media ini, pastinya akan menyebabkan isu kesihatan dari segi situ. So yang pertama itu kita perlu mengingati bahawa teknologi itu untuk membantu, bukan untuk dihambakan kepada. So maka kalau boleh itu jarakkanlah masa yang digunakan untuk media sosial. Saya selalu cadangkan bahawa mungkin kita memerlukan sedikit masa pada waktu pagi, waktu tengah hari dan waktu petang, tapi kita kena rancang berapa masa yang diperlukan. Kedua itu kita selingkan masa media sosial itu dengan aktiviti-aktiviti lain. Seperti kita bincangkan ataupun saya selalu katakan, ada banyak lagi aktiviti yang akan meningkatkan isu kesihatan mental. Yang pertama adalah dengan bersenam. Ada banyak juga yang di luar sana yang menyediakan video-video yang sesuai untuk kita untuk bersenam. Keduanya memastikan bahawa ada juga isu self-care, membaca buku contohnya, melakukan aktiviti spiritual. Ini juga akan dapat membantu untuk memecahkan isu penggunaan media sosial itu. Tapi yang paling penting sekali dapatlah apa dipanggilnya berita yang sahih. Dan kalau tak boleh tahan, jangan masuk langsung. Mungkin this is a time for you to berhenti seketika. Kerana kalau kita masuk selalu contoh dalam Twitter ni kadang-kadang boleh menyebabkan rasa marah. Komen-komen yang dalam tu kadang-kadang tak betul bernas. Sama juga dalam komen-komen dalam Facebook dan Instagram contohnya. So dapatkanlah media mungkin one way seperti Telegram yang ada MKN punya berita yang sahih ataupun daripada Kementerian Kesihatan. Prof, kalau kita lihat kalau Perintah Kawalan Pergerakan ini semestinya orang ramai duduk di rumah. Jadi adakah dari segi psikiatrinya, dari sudut psikologi dapat melihat ia dapat mengeratkan lagi hubungan antara keluarga itu sendiri? Ataupun sebenarnya terdapat juga sebab ada semalam saya post dekat Twitter saya yang menyatakan bahawa mereka perlukan privacy lah dan sebagainya. Ataupun me time orang kata kan. So macam mana doktor kita tengok? Betul. Betul Hafizi. Kedua-dua diperlukan. Yang pertama ini adalah peluang kepada mereka yang selalu bekerja untuk mengeratkan silaturahim antara suami isteri, antara keluarga, anak-anak contohnya. Tetapi di samping itu kita perlu faham bahawa setiap individu memerlukan sedikit me time ataupun personal space. So ini perlu dirancang sebelum ataupun semasa sekarang dalam minggu kedua ni bila kita dah dapat rasa perasaan yang tak syok, kita bagi cabin fever kadang-kadang rasa macam dalam terperap dalam 4 pintu ni contohnya, 4 walls ni. So maka mungkin kita perlu bincang kalau ada rumah yang ada 2 tingkat contohnya, 1 tingkat itu bolehlah individu itu pergi. Ataupun kalau dia ada bilik masing-masing boleh juga gitu. Tapi saya faham juga bahawa kadang-kadang ada juga di kalangan kita mungkin rumah itu sedikit kecil. So maka kita kena tentukan area-area dalam rumah ini yang mungkin boleh digunakan untuk individu itu untuk
persendirian. Itu penting juga untuk kesihatan mental dia juga. So kadang-kadang kalau dia pasang headphone tu mungkin menunjukkan bahawa he or she needs some me time. So ini juga perlu dibincangkan bersama kawan. Kita takut kalau kita tak bincang, nanti dia ingat korang ajar kan, kita panggil-panggil tak dengar contohnya. Tapi kadang-kadang mungkin dia memerlukan sedikit masa dan ruang untuk individu itu sendiri. So memang perlu kedua-duanya sekali. Okey Prof, mungkin saya nak tanya juga, sekarang ini dah tempoh seminggu dan kita ada lagi seminggu lagi, apa nasihat Prof, dan juga sekiranya kerajaan melanjutkan tempoh perintah kawalan pergerakan ini, apa tindakan dan juga persediaan yang boleh kita lakukan, nasihat daripada Prof? Bagus. So yang pertama ni kita perlu merancang. Saya risaukan juga bahawa tempoh ini akan dilanjutkan dan kalau kita tak bersedia sekarang, maka kita akan terasa bahang dia nanti. Kita bincang sekarang ni dah rasa sedikit emosi yang tidak stabil. Dan kalau kita panjangkan lagi, ada yang mungkin mempunyai masalah-masalah tertentu yang akan menyebabkan kegelisahan. Contohnya, kalau tidak bekerja, tak dapat wang contohnya. So itulah sebabnya saya terima dengan baik cadangan yang diberikan oleh BNM dan juga stimulus package yang telah diwastakan ataupun dikeluarkan oleh PM beberapa hari lepas. Maaf. So antara tips yang saya nak galakkan bahawa kalau kita perlu merancang bahawa kalau benda ini berterusan untuk 2-3 minggu lagi, apakah yang kita perlu buat? Yang pertama adalah mungkin kita perlu sekarang ni tentukan rutin-rutin harian. Rutin kita sendiri sebagai ibu bapa, rutin kepada anak-anak kita, itu yang penting. Jangan kita stop dekat 31st of March. Kita teruskan sampai mungkin 2 minggu lagi supaya kita tak terkejut kalau diumumkan seperti itu. Kedua kan pastikan bahawa tidur itu mencukupi. Kita dalam keadaan macam ni, working from home ni, kadang-kadang kita lupa bahawa tidur tu perlu ada masa yang tertentu. Kita ada rutin yang kita selalu buat, sekarang ni sudah lari. So, kita perlukan bahawa tidur itu ditentukan kembali. Ketiga, seperti saya kata tadi, pastikan bahawa dalam slot-slot masa kita itu ada waktu untuk bersenam, juga untuk waktu-waktu untuk spiritual juga, untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti spiritual. Jangan dilupakan. Saya dah bacakan bahawa sekarang ini merupakan satu musibah. Kalau tak membuat kerja-kerja spiritual itu dah 2 musibah. So kalau boleh kita nak kurangkan sikit. Dan yang terakhir sekali, self-care. Alright, Okey, baik. baiklah. Dalam masa yang sama juga, Universiti Malaya ada membuat tabung sumbangan. Terima kasih kepada Dr. Amir Siddiq kerana memberitahu mengenai perkara ini dan juga berkongsikan pendapat mengenai COVID-19. Siapa yang mahu menyumbang kepada Universiti Malaya boleh pergi kepada www.ummc.edu.my untuk melakukan donation, pendermaan kepada siapa yang boleh melakukannya untuk membantu mangsa ataupun pihak yang terlibat secara terus dalam COVID-19 ini. Okey, sekian daripada saya, Hafizah Zaman. Bertemankan dengan Hafiz Rosli daripada kami. Anda boleh saksikan banyak berita-berita laporan menarik di astro.com. Bye.